Salam sejahtera, salam hormat. Saya Nixon Nyambar dalam Awani Sarawak. Ini tajuk utama malam ini. KDNK Sarawak perlu pada paras 8%. Kerajaan negeri tingkatkan keupayaan pusat data inovasi. This is going to be a very interesting journey for all of you sebagai juruhukum. Sarawak perlu meraih pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 8% berbanding 5% ketika ini bagi mencapai status negeri maju berpendapatan tinggi menjelang 2030. Walaupun jumlah itu masih tinggi, ia perlu diperkasakan bagi memastikan matlamat melonjakkan purata pendapatan isi rumah rakyat bertambah daripada RM5,000 kepada RM16,000 menjelang 10 tahun mendatang. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, langkah itu sedang dirancang pihaknya dan digerakkan melalui Majlis Tindakan Ekonomi Sarawak SEAC. Walaupun kadar ini agak tinggi, kita perlu melakukan strategi lompatan dan memberi tumpuan kepada sektor utama dengan mengandalkan KDNK daripada RM133 bilion setahun kepada RM282 bilion menjelang tahun 2030. Untuk itu, pada 6 Mei 2020, Kerajaan Negeri telah menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Negeri SEAC, khususnya dalam memacu dan merangka strategi pemulihan ekonomi pasca COVID-19 sehingga 2030. Dalam memastikan KDNK meningkat, pembangunan infrastruktur asas akan terus diperhebat, terutama bekalan air bersih terawat dan bekalan elektrik di luar bandar. Perkara ini sudah pasti akan mengurangkan jurang infrastruktur di kawasan bandar dan pedalaman. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Jamuan Negeri sambutan ulang tahun ke-84 yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud di Dewan Santapan Dewan Undangan Negeri Dun pada Sabtu. Selain itu, Abang Jo memberitahu kerajaan negeri juga memberi fokus dalam usaha meningkatkan keupayaan pusat data dan inovasi bagi menjana kebolehpasaran sumber ekonomi di peringkat domestik dan antarabangsa. Pada masa kini, data raya atau big data merupakan new oil dalam ekonomi. Keperluan dan peningkatan keupayaan pusat data dan inovasi ini akan menyokong keperluan semua cabang perkhidmatan digital yang dibangunkan seperti digital ID, digital wallet, big data, blockchain, fintech, virtual reality, augmented reality dan juga artificial intelligence. Dan bagi mengulas hal itu, kami dapatkan pandangan penganalisis politik Universiti Malaya, Profesor Dr. Awang Azman Awang Pawi. Strategi yang diketengahkan oleh Abang Jo itu dilihat sebagai satu langkah optimis dalam melonjakkan kembali ekonomi Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Namun, mengambil kira faktor pandemik COVID-19 yang sedang melanda dunia ketika ini, Sarawak perlu bersedia tangani cabaran secara menyeluruh. Saya kira itu merupakan satu pandangan yang optimis, namun saya kira ia agak mencabar untuk dicapai. Sebab kita perlu faham bahawa perkembangan ekonomi, pertumbuhan negara tersebut bukan bergantung sahaja kepada keupayaan kerajaan negeri sendiri, tapi bergantung kepada dalam konteks yang luas, ia dipengaruhi oleh situasi nasional. Situasi regional, peringkat Asia Tenggara dan situasi dunia. Dalam konteks sekarang ini, situasi dunia ini agak kurang memberangsangkan. Namun kita boleh berharap agar situasi dunia ini cepat sembuh. Jelasnya, pelbagai perkara perlu diambil kira terutama yang melibatkan pihak industri dan mereka yang berada di lapangan. Bersediakah mereka dengan segala perubahan serta inovasi dalam menjana pertumbuhan 8% keluaran dalam negara kasar KDNK?
Dan kita sekarang ni walaupun kita tahu data digital kat Sarawak sangat baik, tapi isu mengenai internet, isu menara telekomunikasi masih lagi perlu kita tandangi. Saya kira langkah untuk membina momentum, meronjakkan momentum itu perlu digerak secara menyeluruh dengan penglibatan semua lapisan masyarakat. Walau demikian, Cetusan Pusat Data dan Inovasi satu usaha yang baik bagi membolehkan pembangunan sektor asas di pelbagai peringkat. Jadi kita lihat peluang ini di pusat data inovasi yang berada di sekeliling kita seperti digital ID, digital wallet, big data, blockchain, fintech, virtual reality, augmented reality dan artificial intelligence. Contohnya ia merupakan data-data ataupun yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat Sarawak untuk memajukan sektor yang mereka ceburi. Profession juruukur adalah tugas yang sangat signifikan buat pembangunan yang sistematik dan strategik bagi negeri seluas Sarawak. Malah Jabatan Tanah dan Survey JTS Sarawak memainkan peranan penting dalam urusan pendaftaran, pindah milik dan pengukuran tanah-tanah rakyat negeri itu. Dengan geometrik negeri seluas lebih 120,000 km persegi itu berpotensi menyediakan peluang pekerjaan kepada anak tempatan. Wang kini nangga trend bahnya nangga si benar gila macam kos geometrik macam juruko teh si tanggasan internet dia sudah si tahu. Bagi kami tu juruko tu banyaknya pun peluang macam peluang kerjaan si banyak orang tahu pembelajaran kos geometrik tu. Jadi sebab orang madah dia. Banyak orang madah diploma geometrik tu ataupun juruukur adalah kerja lubuk emas. So bagi kami, Semedim pun belajar daripada jurusan juruukur tu membangkanglah apa pendapat orang luar ya. Sebab kami orang yang study. Sementara itu, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datu Dr. Sabariah Putit mendedahkan aspirasi kerajaan negeri dalam era digital kini merangkumi semua sempadan profesion. Jelasnya Jabatan Tanah dan Survey Sarawak telah menaik taraf mutu perkhidmatan dan proses pengukuran berlandaskan program digital. Transformasi itu katanya akan dilalui generasi baharu di negeri itu yang akan meningkatkan momentum sedia ada melalui latihan pembangunan praktikal yang konsisten. It's a profession that our children will be able to dikatakan sebagai menghargai dengan teknologi yang terkini. You are playing around with technological sense. Yeah, this will going to be a very, very interesting journey for all of you sebagai juruukur. Beliau berkata demikian ketika menghadiri ceramah kerjaya profesion juruukur, inovasi dan transformasi bersempena Minggu Inovasi Perkhidmatan Awam Sarawak di Hotel Imperial Kuching pada Ahad. Belia di Belaga dan Murum wajar diberi peluang untuk menyumbang bakti khasnya di sektor-sektor penting di Samalaju dan juga Bintulu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Belaga, Datuk Liwan Lagang berkata, beliau yakin belia di dua kawasan itu punya kelayakan dan bersedia berkhidmat. Malah peluang yang diberikan itu juga sebagai penghargaan kepada masyarakat Belaga itu sendiri. Katanya belia Belaga dan Murum yang telah menjalani latihan kemahiran seperti belia masyarakat Penan wajar diberi peluang demi mengubah status ekonomi mereka. Saudara-saudari, masa akan dapat diwujudkan serikat-serikat yang begini. Masa akan diwujudkan industrial park begini jika tidak ada tenaga daripada Bakun dan Murum. Oleh demikian, saya mengesyorkan bagilah peluang kepada belia-belia kita untuk menyumbang kepada syarikat demi kelangsungan masa depan pekerjaan mereka. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian program Impact Outreach Perkeso 2020 di Dewan Masyarakat Belaga. Sementara itu, sebanyak 6 syarikat mengadakan temu duga terbuka sempena program anjuran Perkeso dengan kerjasama Berkas Cawangan Belaga, Kelab Belia Kubu Pekan Belaga dan Pusat Hikmat Dun Belaga.
Seterusnya, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS memaklumkan pertukaran nama kluster Taman Putrajaya kepada kluster Putra. Pertukaran dibuat untuk keseragaman data dan maklumat di antara Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dengan Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat CPRC Kementerian Kesihatan Malaysia. Pengumuman dibuat menerusi kenyataan yang dikeluarkan JPBN Sarawak pada Ahad. Antara lain, pertukaran itu bagi mengelakkan kekeliruan penggunaan nama Putrajaya yang sinonimnya akan merujuk kepada Pusat Pentadbiran Negara iaitu Wilayah Persekutuan Putrajaya. Pada Sabtu, kluster ini mencatat 4 kes positif COVID-19 yang menjadikan jumlah keseluruhan setakat ini kepada 5 kes. Sementara itu, daerah lawas kini diisytihar sebagai zon hijau COVID-19 selepas tidak merekodkan kes jangkitan tempatan terbaru dalam tempoh 14 hari. Perkara itu diumumkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Ahad. Antara lain, Sarawak hari ini tidak mencatatkan pertambahan kes positif COVID-19 menjadikan angka itu kekal dengan 751 kes setakat ini. Selain itu, tiada kes baru yang dilaporkan pulih dan discharge hari ini dan jumlah itu kekal dengan 685 kes atau 91.21%. Ketika ini juga 28 kes masih dirawat di Hospital Umum Sarawak HUS, 8 kes di Hospital Miri, 7 kes di Hospital Bintulu dan 4 kes di Hospital Sibu. Manakala 2 kluster kekal aktif melibatkan kluster Bah Arnab di Kuching dan kluster Taman Putra di Bintulu. Katarak mata sekiranya ia tidak dirawat boleh menyebabkan buta. Untuk hilangkan stigma takut jalani rawatan, pihak Perkhidmatan Oftalmologi Kementerian Kesihatan Malaysia giat melaksanakan kempen kesedaran menerusi inisiatif klinik katarak KKM bergerak sejak 2013 lagi. Ia bagi meningkatkan pengetahuan orang awam mengenai penjagaan kesihatan tidak kira di mana mereka berada, di kampung atau rumah panjang sekalipun. Hasil kaji selidik mata kebangsaan NES oleh Perkhidmatan Oftalmologi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pada 2004 mendapati 58% punca buta di Malaysia disebabkan katarak yang tidak dirawat. Cataract surgery, you don't have to wait until it's mature, then only do cataract surgery. In fact, when you become mature, sometimes the surgery can be difficult. So it is as long as once the vision has been affected, you advise for surgery already. And cataract surgery is only about 15 minutes or less. And it's a very elegant surgery and the patient do not have to admit it. Sejak kempen kesedaran dilaksanakan, Perkhidmatan Mata Sarawak telah memeriksa lebih 20,000 pesakit luar bandar, termasuk 7,000 individu yang telah menjalani pembedahan. The objective was to perform the mass comprehensive eye screening in rural setting. Not only for cataract, but also for diabetic retinopathy, refractive errors, and glaucoma to detect and prevent blindness into the people in the old state, especially the rural areas. Beliau berkata demikian ketika menghadiri program Hari Penglihatan Sedunia 2020 di SMA Tegas Kuching baru-baru ini. Untuk rekod, Sarawak mempunyai 5 pusat di hospital yang menyediakan perkhidmatan pembedahan katarak iaitu di Kuching, Sarike, Sibu, Bintulu dan Miri. Baiklah, dengan itu sekian laporan Awani Sarawak hari ini. Saya Niki Senyambara. Salam hormat, kita jumpa lagi.